Apa kabarnya pagi hari ini? Mengucap syukur walaupun di tengah pandemi kita masih diberi kesempatan boleh datang beribadah bersama-sama. Bukan karena hebat kita, bukan karena gagah kita, bukan karena kepintaran, kekuatan kita, tapi kita boleh hadir di sini. Semua semata-mata karena kemurahan dari Tuhan. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Siapakah kami ini Tuhan? Manusia berdosa yang harusnya mati, tapi Engkau rela mengorbankan nyawamu untuk menebus kami. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur dan berterima kasih untuk semua kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan saat ini bila kami datang ke hadapan-Mu, layakkan kami Tuhan untuk menjadi pemuji-pemuji Tuhan. Layakkan kami menjadi pendengar firman-Mu. Dan jadikan kami pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami menyerahkan ibadah kami yang akan kami buka hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyaksikan kemurahan Tuhan yang begitu ajaib dalam hidup kita. Sebelumnya hari ini adalah Hari Papa Internasional. Saya mengucapkan selamat Hari Papa buat papa-papa semua yang ada di sini. Atau yang belum jadi papa, yang akan jadi papa. Calon-calon papa ke depan, kita juga bersyukur hari ini semua bisa berdiri di sini, semua karena kemurahan Tuhan, karena Tuhanlah yang begitu baik untuk kita. Kita angkat pujian berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Terima kasih Tuhan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat
kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapak Ibu, kita ada saat ini, semua adalah karena kemurahan Tuhan. Semua karena adalah kebaikan Tuhan. Marilah saat ini kita mengucap syukur untuk semua kebaikannya, karena Dia begitu baik kepada kita. Kita katakan sekali lagi, Bapak. Aku ada saat ini. Yes, terima kasih Tuhan. Semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, Terima kasih Tuhan. semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sungguh-sungguh Yesus kita teramat baik bagi kita. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih. Terima kasih untuk penyertaan dalam hidup kami. Boleh angkat tangan yang merasakan kebaikan Tuhan setiap hari. Puji Tuhan. Kalau semua merasakan kebaikan Tuhan pada pagi hari ini, mari kita mau nyanyi bagi Dia. Kita mau bersorak bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah tangan, yes. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, ya. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Lebih keras lagi kita angkat pujian ini. Kita angkat suara kita. Angkatlah suara, ya. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan beban. Kasih tahu kanan kirinya, tengok. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup, ya. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Sekali lagi, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup, yes. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai
kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, Nyanyi bagi Dia. nyanyi bagi Dia, Ya, sekali lagi. nyanyi bagi Dia. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Saya persilakan duduk. Saatnya kita mau mempersiapkan hati pikiran kita. Kita punya satu penolong yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena ini hari Bapa, kita juga mulai mempunyai sebuah teladan Bapa kita yang ada di surga, yang selalu menolong kita, tak pernah mengecewakan kita, tak pernah meninggalkan kita. Biarlah kita yang ada di sini, Bapak-bapak, boleh menjadikan Yesus sebagai teladan dari Bapa kita. Mari kita angkat pujian, segala perkara dapat kutanggung. Kita persiapkan hati pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Yang selalu setia, amin, memenuhi keperluanku. Dia tak pernah mengecewakan. Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung, di dalam Dia yang memberi kekuatan. terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Dalam situasi saat ini, percayalah Tuhan kita, Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu menolong kita. Apapun semua yang terjadi, biarlah kita tetap setia, seperti Dia juga setia terhadap kita. Segala perkara, Segala perkara dapat ku tanggung, amin. Terima kasih Tuhan. di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat,
percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Waktu dan tempat saya persilakan untuk hambanya Muse Pendeta Paulus Daun akan membawakan firman diterjemahkan oleh semua. Walaupun pandemi tetap sampai saat ini ya ada, 虽然在疫情期间，但是我们仍然能够来参加聚会。 tetapi puji Tuhan, Tuhan tetap memelihara kita dengan baik. 我们要感谢主，因为主仍然好好的照顾我们， Sehingga kita bisa datang berbakti kepada Dia. 以致我们今天能够来敬拜他。 Setiap tahun umat Kristen merayakan Hari Ibu. 每一年基督徒都这个庆祝母亲节， Dan juga merayakan Hari Bapa. 也一样有庆祝父亲节。 Ada kalanya keduanya digabung, 有的时候把这两个节日menjadi 合在一起， Hari Raya Keluarga atau Hari Raya Orang Tua. 或者说是双亲节。 Kita bersyukur ya dengan adanya hari raya. 我们感谢主能够有这些节日。 Dan juga bersyukur gereja-gereja tiap tahun mengadakan perayaan untuk hari keluarga ini. 我们也感谢主，各地的教会都能够有这个家庭节。 Karena melalui mengadakan acara khusus, maka gereja bisa mempergunakan kesempatan itu melalui firman Tuhan menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan keluarga. 因为能够借着这一些节日呢，那么教会就能够把这一些真理传讲出来。 Melalui firman Tuhan, umat Kristen dibekali ya apa makna keluarga Kristen yang sebenarnya. 那么也借着这神的话能够告诉基督徒到底家庭对我们的意义是什么。 Nah, hari ini kita merayakan Hari Bapa. 那么今天我们庆祝父亲节， Maka gereja mempergunakan kesempatan ini juga membicarakan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keluarga. 那么教会也今天借着这个节日让我们来传讲有关家庭的真理。 Saya mempergunakan kesempatan ini untuk membicarakan mengenai keluarga Kristen yang bahagia. 我借着这个机会也跟大家传讲一个蒙福的基督化家庭。 Nah, landasan yang akan kita pakai untuk pembahasan ini terdapat di dalam Mazmur 128. 那么我们今天所要传讲的，我们来看诗篇128篇。 Nah, saya akan membacakan ayat-ayatnya yang ganjil, saudara-saudari membacakan ayat-ayatnya yang genap. 我读单数的经节，请弟兄姐妹们一同来读双数的经节。 Ya, Mazmur 128. 诗篇128篇。 Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkannya. 要享福，事情顺利。 Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. 看了敬畏耶和华的人必要享福。 Kiranya Tuhan memberikan engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. 愿你看见你儿女的儿女，愿平安归以色列。 Amin. Mari kita berdoa. 我们低头祷告。 Terima kasih untuk hari
yang Tuhan kuduskan ini kepada kami. 主啊，感谢你把这分别为圣的日子赐给我们。 Kami mau melalui firman-Mu membahas tentang keluarga. 我们要借着你的话一同来分享有关家庭的真理。 Kiranya melalui penerangan firman-Mu kami diarahkan untuk menciptakan keluarga Kristen yang penuh dengan kebahagiaan. 但愿借着你话语的指引，让我们都能够有一个很幸福蒙恩的家庭。 Berkati setiap kami yang hadir di sini maupun yang ada di rumah. 求你赐福我们每一个在场的弟兄姐妹，还有在家里的弟兄姐妹。 Terima kasih di dalam nama Yesus kami berdoa. 我们感谢你，奉主耶稣基督的名求， Amin. 阿门。 Nah saudara, dari bagian pembacaan kita tadi, 各位弟兄姐妹，从我们刚才所读的一段经文， kalau kita cermati dengan seksama, 若是我们仔细的来看， kita melihat pemazmur melalui Mazmur 128 ini mau memberitahukan kepada kita semua. 那么我们就看见诗篇的作者要借着这一篇诗篇来告诉我们， Atau mau membuka satu rahasia bagaimana kita bisa memiliki keluarga yang bahagia. 或者是说要揭开一个秘诀，教我们怎么样能够有一个蒙福的家庭。 Saya yakin dan percaya setiap kita yang mempunyai keluarga, 我相信我们每一个有家庭的人， pasti kita merindukan keluarga kita itu adalah keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia. 我们肯定都渴望我们的家庭是一个和谐的家庭，是一个幸福的家庭。 Tentu kita tidak menginginkan keluarga kita berantakan. 我们当然不愿意我们的家庭搞得乱七八糟。 Saya yakin baik yang menjadi suami, istri, anak-anak, cucu semuanya tidak menginginkan keluarga berantakan, tapi keluarga yang bahagia. 我相信在座的不论做父亲、做母亲、做孩子的都不愿意我们的家庭是一个乱七八糟的家庭，乃是一个幸福的家 Tapi 庭。 sering-sering tatkala kita berhadapan dengan fakta, 但是当我们面对事实的时候， lalu kita melihat kenyataan apa yang kita rindukan, ada kalanya jauh daripada kenyataan yang ada. 但是我们就看见我们所渴望的却离我们是那么的遥远。 Sebab itu banyak sekali kita melihat keluarga-keluarga berantakan. 所以我们常常会看见有好多家庭乱七八糟的家庭。 Mengapa bisa terjadi demikian? 为什么会发生这样的事情呢？ Mungkin ini disebabkan oleh karena dasar mau membina satu keluarga yang berbahagia itu jauh daripada makna yang sebenarnya. 因为可能他们建立这个家庭，或者说要怎么样经营这个家庭超过了远离了一切他们所渴望 Ada 的。 orang beranggapan keluarga bahagia asal saja mempunyai istri yang cantik. 有的人认为说要有一个幸福的家庭，只要我拥有一个美貌的妻子。 Ada pula yang mengatakan asal suami kaya raya pasti keluarga itu bahagia. 也有的说，只要丈夫很富有，那么肯定我的家庭就很有幸 Ada yang 福。 menganggap asal kita mempunyai rumah yang besar, mobil yang mewah, wah itu pasti keluarga 也有 bahagia. 的说，只要我有一个很大的房子、豪华的车子，那么我一定很幸福的。 Pada umumnya banyak orang berpendapat demikian. 普遍来说，好多人都有这种的看法。 Apakah benar oleh karena adanya faktor-faktor yang saya sebutkan tadi, keluarga itu akan berbahagia? 那么，是不是像我刚才所提的这些因素，就决定了那个家庭一定是幸福的吗？ Mungkin benar, mungkin juga salah. 可能是真的对的，但也有可能是错的。 Tentu benar, karena apa? Siapa yang tidak menginginkan istri mempunyai istri yang cantik? 如果说是对的，本来有谁不愿意有一个美貌的妻子呢？ Siapa yang tidak menginginkan suaminya banyak duit? 有谁不渴望她的丈夫是一个富翁呢？ Siapa yang tidak mau rumahnya itu besar dan mewah? 有谁不愿意她的房子很大很豪华？ Siapa yang tidak menginginkan memiliki mobil yang mewah? 有谁也不愿意拥有这个豪华的车子呢？
Bohonglah apabila yang kita miliki itu tidak membahagiakan, pasti membahagiakan. 如果说这些不能够带给我们幸福，那我们就不是讲真话。 Sebab itu benarkah? Benar. 所以呢，是真的吗？是对的， Tetapi juga salah. 但也是不对的。 Karena apa? 为什么呢？ Karena kebahagiaan yang didapat melalui semuanya ini sifatnya sementara. 因为我们借着这一些物质、这些东西，得做了幸福，这 Karena- 些不过是暂时性的。 Karena semuanya yang saya sebutkan tadi itu dengan berlalunya waktu bisa berubah. 因为刚才我所提的这一些，借着时光的流逝，一切都会改变。 Dengan perubahan itu maka kebahagiaan yang kita idam-idamkan itu sudah tidak menjadi kenyataan. 那么借着时间的消逝，那么我们所梦想的这一些幸福就不能够 Kalau 成为 kita 现实。 mengatakan keluarga bahagia karena istri yang cantik, 你说我很幸福，因为有美貌的妻子。 berapa lamakah istri kita cantik? 我们的妻子能够到多久美丽呢？ Berlalunya waktu, 就是借着时光的流逝， pada suatu saat dia akan menjadi jelek. 那么它就变成丑陋。 Yaitu mengapa banyak suami begitu istrinya menjadi jelek mulai macam-macam dia. 所以就我们看见有一些做丈夫的妻子 Mulai melirik 变得丑陋 gadis-gadis yang 他 muda 就 yang 开 segar. 始不三不四， Akhirnya berantakanlah keluarga itu. 那就开始去在外面乱来，以至于 Demikian- 弄得家庭乱七八糟。 Demikian pula kekayaan mungkin hari ini dia miliki belum tentu besok. 同样的财富，今天是属我们的，未必明天。 Kalau berdasarkan itu tatkala suami duitnya banyak menjadi suami yang disayangi. 如果是这样的话，那么如果今天我丈夫很有钱，就成为我最爱的 Tapi 人。 tatkala suaminya bangkrut, nah, 那么当她的丈夫已经倒闭了， sebab itu ada ungkap yang mengatakan kekayaan, pada waktu ada kekayaan suami sayang, tetapi So, you- tatkala so- habis suami melayang katanya. 所以有的说，如果丈夫有钱的时候，丈夫就很爱； Maka 但是如果丈夫不在，丈夫没有钱，丈夫就不见了。 hancurlah akan idaman kita itu. 那么我们的这个梦想就破灭了。 Demikian juga yang lain-lainnya sifatnya sementara. 同样的，这些都是财富，也是暂时性的。 Maka tidak heran hati yang kita rindukan dengan apa yang kita hadapi sering-sering bertolak belakang. 所以我们就看见我们心中所想的跟现实是完全相违背的。 Mengapa? Karena dasar pemahaman kita untuk mendirikan, membentuk satu keluarga itu salah. 因为什么呢？因为我们要建立一个蒙福的或者幸福的家庭的根基是错了。 Tapi puji Tuhan melalui Mazmur 128. 但是我们感谢主，借着诗篇128篇， Pemazmur melalui firman-Nya membukakan pikiran kita. 那么上帝借着他的话打开我们的思维， Yaitu bagaimana caranya supaya apa yang kita rindukan itu bukan hanya berhenti pada apa yang kita rindukan, tetapi akan betul-betul nyata di dalam kehidupan nyata kita. 好让我们所渴望的不是单单停顿在我们的思想里面，但是能够在实际的生活当中发现。 Sebab itu bagaimana agar keluarga yang kita bentuk dan akan kita bina benar-benar menjadi keluarga yang bahagia. 好让我们所组织的所建立的家庭能够的的确确的是一个蒙福的家 Dan 庭。 kebahagiaannya bukan hanya bersifat sementara, 但是这个蒙福有的时候是不过是暂时性的 tapi betul-betul kokoh, kuat, dan langgeng. 乃是能够更是永恒性的、稳固 Mazmur 性的。 memberitahukan caranya bagaimana. 那么诗篇的作者告诉我们，我们用什么方法呢？ Ayat pertama dengan jelas dikatakan berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. 第一节这里告诉我们，凡敬畏耶和华、遵行他道的人，就变为有福。 Dan ayat ini boleh juga dikatakan berbahagialah suami, istri atau keluarga yang takut akan Tuhan. 并且这里也接下来也说，妻子或者丈夫是敬畏上帝的人。 Kalau kita merindukan keluarga kita bahagia, 若是我们渴望我们的家庭是一个蒙福的家庭， dan keluarga yang kita rindukan betul-betul menjadi nyata dalam kehidupan 我们 berkeluarga, 所渴望的一个蒙福的家庭，能够很实际的呈现出来的 tidak 话， ada jalan lain. 没有别路。
maka perlulah kita mempunyai hati yang takut kepada Tuhan. 那就是我们需要有一个敬畏上帝的心。 Nah, dalam bahasa Mandarin diterjemahkan takut itu cingwei. Ya. 就是在华语里面说敬畏 Nah, itu sangat bagus terjemahannya. 这个翻译很好 Kata cingwei ini dikatakan cing itu hormat, wei itu takut. 就是有尊敬、有惧怕的含义。 Yang dimaksudkan takut pada Tuhan yaitu sikap kita yang mempunyai sikap hormat, ya, takut tetapi hormat. 我们惧怕，但是我们也尊敬他。 Kita seolah-olah melihat Allah itu demikian luar biasanya. 我们看见上帝是那么的伟大 Begitu luar biasa, maha agung, maha tinggi, maha mulia. 上帝是那么的是一个至高的伟大的上帝。 Setiap kita melihat Allah yang demikian, pasti mempunyai perasaan takut. 每当我们看见这样的上帝，我们肯定 Nah, 感到很惧怕。 biasanya kalau takut kita lari daripada Dia. 有的时候，当我们感到惧怕，我们就远远的逃避。 Tetapi bukan hanya takut, tetapi hormat. 但是不是单单感到惧怕，也含有敬畏、 Walaupun kita 尊敬 melihat 的心。 keagungan yang luar biasa daripada Allah, 我们看见上帝是那么的伟 yang 大， benar-benar menggentarkan hati kita, 能够真正感动我们的心。 yang menyebabkan kita kalau bisa jauh daripada Dia. 当我们面对他的时候， Kalau hanya rasa takut, 我们不是单单感到害怕， tapi yang dimaksudkan pemazmur di sini bukan hanya takut, tetapi hormat. 但是这里诗篇的作者告诉我们，不但感到害怕，但是我们也尊敬他。 Bukan oleh karena ketakutan kita lalu menjauhkan diri kita pada Dia, tidak. Malah merindukan lebih dekat pada Dia. 不是因着我们感到害怕，我们反而就逃避他，反而是我们更加愿意来亲近 Inilah 他。 makna yang dikatakan takut kepada Tuhan. 那么我们要记得这个敬畏或者尊敬上帝的 Kalau 含义。 setiap keluarga kita mempunyai sikap takut dan hormat kepada Tuhan, 若是我们家庭成员每一个人都有一个敬畏上帝的心， maka firman Tuhan memberikan jaminan pasti keluarga itu akan 那 bahagia. 么圣经上帝的话给我们一个保障，这个家庭肯定是一个蒙福的家庭。 Pemazmur bukan saja mengatakan rahasia bagaimana keluarga berbahagia itu, 诗篇的作者不单是告诉我们蒙福的家庭的一个秘诀， dan juga memberikan argumentasi yang rasional mengapa dikatakan dengan takut hormat pada Tuhan keluarga kita bisa bahagia. 并且他也给我们一个很理智的这个理由，就是说为什么这个家庭能够变成一个蒙 Itu 福的家 dinyatakan di 庭。 dalam ayat yang kedua. 这在第2节我们可以看到。 Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. 你要吃劳碌得来的，你要享福，事情顺利。 Ini diberitahukan kepada kita 这里告诉我们， bukan hanya mendirikan satu keluarga, 我们不是单单组织一个家庭 lalu seolah-olah kita hidup di surga. 以后我们就面对这一切 Tetap kita berada di dalam dunia. 我们感觉到我们就好像是在天堂， Kita 其实我们仍 sama 然还 seperti 在世 biasa 界。 melalui kehidupan nyata. 我们仍然要面对现实的生活， Kita perlu mencukupi kebutuhan keluarga itu. 我们需要供应我们家庭的一切需要。 Caranya kita harus berjerih payah. 那就是我们需要劳碌工作。 Sebab itu dikatakan di sini, yang menjadi suami yang bertanggung jawab untuk memenuhi kecukupan keluarga, dia harus bekerja. 所以在这里告诉我们，做丈夫的你要尽本分来供应家庭的需要，那你就必须要工作。 Bukan hanya bekerja, dikatakan di sini dia bekerja dengan jerih payahnya. 不但要工作，这里是说他需要劳碌， Artinya apa? 什么意思呢？ Betul-betul dia mendapatkan keuntungan untuk mencukupi keluarga itu bukan dengan cara yang tidak benar. 那就是说，他能够满足家庭的供应家庭的一切的需要， Tetapi 不是用不 betul-betul 正确的方法， hasil jerih 乃是 payahnya. 靠着他劳碌而得来的。 Dengan bekerja yang benar, dia mendapatkan untuk mencukupi kebutuhan 就是 keluarga. 靠着他做真经的工作事业
来供应家庭的需要。 Tapi bagaimana dengan dunia sekarang? 但是我们看见先进的世界如何呢？ Melalui surat kabar, melalui TV, ya toh? 我们从报章上、从电视台的 Wah, 新闻 KPK bekerjanya luar biasa sibuknya. 我们看见好多做丈夫的那么忙碌的工作 Kejaksaan juga bekerja dengan sibuknya. 他们是那样忙碌的， Kepolisian juga bekerja dengan sibuknya. 妻子也忙碌的工作 Untuk apa? Menangkapi para koruptor. 在我们看见有许多哪一些贪官污吏 Koruptor juga bekerja 这些贪官呢也是工作， dan betul-betul dia mendapatkan uang. 他也的的确确的挣到钱 Bukan 了 saja mencukupi keluarganya dan juga bisa hidup bermewah-mewah. 他能够满足供应家庭的需要，并且能够过一个奢华的生活， Tapi keluarganya berantakan, 但是他的家庭却乱七八糟 hancur lebur. 已经破碎了， Namanya jadi rusak. 他的名声也没有了 Jauh daripada fakta kebahagiaan. 已经远离了这世界上的 Bukan 蒙 dia 福 tidak bekerja, dia bekerja. 这岂不是说他没有工作吗？他 Tapi 有工作， bukan dengan jerih payah. 但是不是靠劳碌而挣钱， Melainkan dengan maunya, dengan enaknya untuk mendapatkan. 那是想很舒舒服服、很轻而易举的挣到钱。 Maka jelas, tidak mungkin keluarga yang dia bentuk dan bina bisa menjadi keluarga 那 bahagia. 么这样就很明显的这个家庭不可能是一个蒙福的家 Tetapi 庭。 keluarga yang bahagia sesuai dengan firman Tuhan. 但是一个蒙福的家庭是应该按照神的话 Dia sama seperti kebanyakan orang harus bekerja. 那就是他不但要像平常的人需要努力的挣 Tapi 钱 bekerja secara bertanggung jawab. 但是他工作要有一个责任感 Tidak mengkorupsi uang rakyat. 不这个贪污百姓的钱， Bukan dengan cara menipu. 也不是用欺骗的手段。 Jelas itu barang itu second hand, dia bilang tidak, ini bagus. 这是二手货，但是他却讲骗话说这是好货， Dengan tipu muslihat, dengan kebohongan, dengan sebagainya dan 就 sebagainya. 是用各种这个欺骗话来获 Nggak 得钱 mungkin 财。 keluarganya akan menjadi bahagia. 那么这样他的家庭不可能能够蒙福。蒙福 Tetapi firman Tuhan mengatakan apabila suami kepala keluarga mencari nafkah kehidupan dengan jerih payahnya, 但是圣经告诉我们说，若是一个做丈夫的，他能够劳碌的挣钱， walaupun hidupnya pas-pasan, 虽然说刚刚足够家庭的 tapi 需要 keluarganya，pasti bahagia. 但是这个家庭肯定是 Nah, 个蒙福 bagaimana 的家 bisa 庭。 seorang suami bisa bekerja dengan jerih payahnya? 一个做丈夫的，他怎么样能够怎么样斥劳碌得来的呢？ Kuncinya dia harus mempunyai hati yang takut dan hormat 那 kepada 就是 Tuhan. 最重要的，他需要有一个敬畏上帝的心。 Walaupun dia mempunyai kesempatan untuk korupsi, 他不去争取去做这个 walaupun 成 dia 为贪 mempunyai 官的， kesempatan untuk menipu, 虽然他有机会能够贪污、能够 tapi 欺 dia 骗， tidak berani lakukan. 但是他不敢去干。 Karena apa? 为什么？ Karena hatinya takut dan hormat 因 pada 为 Tuhan. 他心存敬畏上帝。 Walaupun orang lain tidak tahu apa yang dia lakukan, 纵然别人不知道他所做的是什么， tetapi dia tahu Tuhan tahu. 但是他知道上帝知道。 Saudara tahu enggak para koruptor yang ditangkap-tangkap? 弟兄姐妹，你知道那一些贪污的人，他们被抓了 Bukan hanya mereka korupsi. 不是单单这些他们因为贪污 Di luarnya lebih banyak yang korupsi. 在外面也一样有许多贪污的人 Cuma belum ditangkap aja. 不过还没有被抓到。 Yang berteriak, oh korupsi. Tidak, korupsi tidak. Tapi ternyata dia yang lakukan. 那些大声喊这个反对贪污，结果他自己被抓了。 Mengapa saudara? 为什么呢？ Kuncinya hanya satu. 唯一的秘诀 Hatinya tidak mempunyai rasa takut dan hormat pada Allah. 就是因为他们有一个敬畏上帝的心。 Kalau kita menginginkan keluarga kita bahagia, 若是我们渴望我们的家庭是一个蒙福的 kita 家庭， rela kerja keras. 我们需要殷勤的工作。 Kita rela menuntut kehidupan yang sederhana, 我们虽然过一个很简单的生活， tetapi membawa kebahagiaan, ketenangan jiwa kita dan keluarga kita. 但是却能够带来我们心中的安宁， Inilah 以及家庭的幸福。 argumen pertama yang diberikan oleh pemazmur
Mengapa dia sebut takut dan hormat akan membawa kebahagiaan? 这就是诗篇的作者告诉我们为什么一个理由，为什么我们怎么样的这个蒙福的家庭，那就是我们需要一个敬 Dan 畏 yang 上帝的 kedua 心 di。ayat ketiga A. 第二点第三节上半节， Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. 你妻子在你的内室，好像多结果子的葡萄树。 Kalau keluarga kita mempunyai keluarga yang takut hormat pada Tuhan. 若是我们的家庭是一个敬畏上帝的家庭， Bukan saja suaminya mempunyai hati yang demikian. 不单是丈夫有这样的心态， Istrinya pun mempunyai hati yang 做 demikian. 妻子的也有这样的心态。 Maka seorang istri yang mempunyai hati takut dan hormat pada Tuhan, 一个妻子如果她有一个敬畏上帝的心， maka diibaratkan dia itu seperti pohon anggur yang subur. 那么这里说，她就好像多结果子的葡萄树， Dan menghasilkan buah-buah yang banyak. 能够结出好多的果子。 Di tanah Palestina, 在巴勒斯坦， pohon anggur itu adalah salah satu pohon anggur yang sangat-sangat penting artinya. 在那里葡萄树对他们的意义非常的深。 Karena pohon anggur yang lebat buahnya itu mendatangkan bukan kerugian tapi keuntungan. 因为多结果子的葡萄树不是带来损失，乃是带来益处。 Demikian pula seorang istri di tengah-tengah keluarga, kalau dia mempunyai hati yang takut dan hormat kepada 同样 Tuhan. 的，一个在家庭里面的妻子，如果她存有一个敬畏上帝的 Nah, 心， istri ini bukan menjadi istri yang mendatangkan kerugian tetapi keuntungan bagi 那 keluarga. 么这种妻子不是给家庭带来损失，乃是带来益处。 Pada waktu Tuhan mau memberikan Hawa kepada Adam, 当上帝创造夏娃给亚当的时候， Tuhan mengatakan keberadaan Hawa untuk menjadi penolong. 那么上帝说，这个夏娃要成为你的助手。 Jadi istri itu keberadaan istri adalah menjadi penolong sang suami. 所以妻子的存在就是要成为上帝的助手， Tetapi bukan menjadi penodong. 但是却不是成为一个威胁者。 Apa bedanya penolong dengan penodong? 助手和威胁者的区别 Kalau 是什 menjadi 么？ penolong mendatangkan keuntungan. 如果成为助手是带来利益， Kalau menjadi penodong mendatangkan kebuntungan. 但是如果是抢威胁者，他就带来损失。 Kita banyak sekali suami-suami mengeluh. 我们看见好多做丈夫的， Begitu pulang dari kantor, begitu pulang dari bekerja, begitu pulang cari nafkah, 当他从外头工作回来， belum apa-apa dompetnya digerayangin. 还没有做什么，就首先看他的钱包。 Kalau duitnya banyak, wah dia gembiranya minta ampun. 如果丈夫钱包有很多钱，就非常高 Tapi 兴。 kosong langsung mukanya cemberut. 但是如果没有的话，那么满面愁容。 Tiap kali mau baju baru, 每一天都吵着要买新衣 tiap 服， kali mau jalan-jalan. 每一天都想要去逛街。 Dia tidak memikirkan keadaan suaminya, 他完全不了解丈 hanya 夫的处境， memikirkan diri sendiri. 他单单就自顾自己。 Ini istri bukan penolong tapi penodong. 这样的妻子不是成为丈夫的助手，乃是成为丈夫的威胁 Bagaimana 者。 keluarga bisa bahagia? Nggak mungkin lah. 如果是这样，家庭怎么能够蒙福呢？ Tetapi jikalau istrinya adalah seorang yang takut dan hormat 但 pada 是若 Tuhan, 是他的妻子存有敬畏上帝的心， bukan pada waktu kantong suaminya tebal dia bergembira, 不是单单在丈夫钱包厚厚的，他就很高兴， kempes pun dia gembira. 就是钱包没有钱，他也很高兴。 Karena apa? 为什么呢？ Bukan karena dia hebat. 不是因为他很本事。 Sebagai seorang perempuan, seorang istri, apakah dia tidak senang kalau suaminya banyak duit? 身为一个妻子，一个女人难道她不高兴？如果丈夫很有钱吗？ Senang dan sebagainya pastilah. 她一定是很高兴的。 Tapi jikalau istri-istri mempunyai hati yang takut dan hormat pada 但若 Tuhan, 是这位妻子有一个敬畏上帝的心， dia tidak akan hanya memikirkan diri sendiri, 她绝对不可能单单想着自己， kesenangan diri sendiri, 或者想着单单自己的高兴喜欢， tetapi dia juga memikirkan keadaan suaminya.
但是她也会想到丈夫的处境。 Dia bukan saja pada waktu senang mau dengan suaminya. 她不是单单在喜欢的时候跟丈夫在一起， Demikian pula pada waktu susah dia tetap bersama-sama dengan 但 suaminya. 是在困境的时候、困难的时候，她仍然要与丈夫 Di 在 dalam 一起。 membina keluarga mereka seia sekata. 在家庭里面，他们异口同声。 Mengapa bisa demikian? 为什么会这样呢？ Karena dia dengan suaminya sama mempunyai hati yang takut dan 因为 hormat. 她跟她的丈夫一样有敬畏上帝的心， Kalau tidak, berantakan keluarga kita. 否则的话，那个家庭就会乱七八糟。 Keluarga yang bahagia bukannya berarti di antaranya tidak akan terjadi bentrokan ya, 一个 gesekan. 幸福的家庭，并不意味着之间会发生争吵。 Saya dengan Semu ya Oh, sudah kan Semu. berkeluarga 48 tahun ya. 结婚48年， 2 tahun lagi kami 再 merayakan 过2年，我们就 ulang 要 tahun apa? Emas ya. 就要这个过这个订婚 Wah 40 tahun nih. 40多年的时间 Omong kosong kalau tidak pernah bertengkar. 如果说没有发生过争执，是比较 Ada 偏慢 kalanya urusan makanan bertengkar, 为了可能事物会吵 urusan 架 pakaian bertengkar, 或者为了其他的事情， urusan anak 为 bertengkar, 了孩子的事也会争吵， apalagi duit. 何况是钱。 Tetapi oleh karena dalam hati kami sebagai suami ada rasa takut hormat, demikian pula di hati istri. 但是在我们心中，身为丈夫的、身为妻子的心中都有敬畏上帝的心。 Pertengkaran itu bukan menjadi faktor memisahkan. 这些争吵不是成为一个让我们分开的这个因素， Justru mempererat kami. 反而是我们彼此之间的感情更加亲近。 Ingat saudara pada tahun 98 ya. 你们记得吗？98年的时候， Wah, ngeri sekali kan? 很可怕的一段时间。 Saya baru pindah dari Manado ke Jakarta. 我们刚刚从望崖牢搬到耶加达。 Sampai saya menyesal, aduh tahu begini jangan pindah deh. 哎呀，我很后悔，如果早知道会发生这样的 Tapi 事情， sudah 倒 pindah 不 mau 如不要 bagaimana? 搬。但是已经搬了，没有办法。 Nah, waktu itu terjadi kan kacau. Kalau tidak salah tanggal 13 tuh. 那个时候是13号。 Nah, sudah selesai katanya tanggal 15 akan terjadi lagi kekacauan 以后 penjarahan. 又听说5月15号又要再发生这个纷乱。 Kalau pertama itu penjarahan ke toko-toko, mal-mal dan sebagainya, dan ini akan ke rumah-rumah. 当初他们到商店或者超级市场去抢东西， Yang 但那一天是说要进到百姓的房子里面 yang 去抢。 mengerikan katanya tatkala penjarahan melihat wanita pasti akan diperkosa dan 并 dibunuh. 且说，当他们进到每一间房子看见女人，他们就要抢剑。 Waktu itu saya menjadi ketua 3 ya bagian mahasiswa di STT. 那个时候我负责我在神学院负责这个学生关心学生 Rumah 的 yang 那 saya 一个地方。 tinggalkan, saya tinggal sekeluarga di atas, di bawah itu mahasiswi 我 semua. 们住的这个地方我们住在楼上，那么下面都是女省学生 Dan 住。 waktu itu saya mempunyai anak perempuan 1那个时候我有一个女儿 dan tinggal bersama-sama dengan saya. 跟我们一起住。 Waktu saya dengar bukan saja menjarah, memperkosa, membunuh perempuan-perempuan, saya ingat mahasiswa saya, ingat anak saya. 当我听到说他可能进到每一个房子里面，不但抢劫，也要抢劫那些女孩 Wah, 子。杀死 saya juga ketakutan nih. 那个时候我也感到非常的害 Kalau 怕。 laki-laki biarin aja kita lawan satu lawan 如果 satu. 我们是男人，就管他，就跟他 Tapi 们拼。 cewek bagaimana? 但是这些女孩子怎么办 Apalagi kalau melihat anak perempuan saya, darah daging saya diperlakukan demikian bagaimana? 或者是当我的女儿在眼睁睁的看着他们这样，怎么办呢？ Dalam kebingungan tiba-tiba saya terima telepon. 那个时候就在我慌乱的时候，我接到电话， Mantan majelis saya. 就是我以前的这个知识。 Dia bilang, Pak Pendeta, 他说：“牧师， cepat-cepat sekeluarga datang ke puncak. 你快把你的一家人 Saya 到 sekarang 本 ada 长 di 去。 puncak. 我现在已经在本长。 Saya sudah pesankan satu kamar khusus Pak Pendeta sekeluarga. 我已经为你们预备了这个一间房这个房间。 Saya bodoh-bodoh bertanya, kenapa kau ada di puncak?
我傻傻的问他，你为什么会在punPuncak？ Bapak dah tahu besok akan terjadi kekacauan nih. 什么事你不知道明天会再发生纷 Sekarang 乱？ aja berangkat. 快点动身！ Saya bilang betul juga. 我就想也不错啊。 Tetapi saya kan ketua 3 bidang kemahasiswaan. 但是我在神学院，我要负责照顾这 Di 些神 bawah 学生。 berberapa? Kira-kira 10 lebih anak perempuan itu. 在这个楼下有住着 Maka 大概 saya 10名的神 masa 女 saya 神学 pergi 生。 lalu tinggalkan mereka? 难道我离开他们，放下他们 Wah, enggak 就 benar 出 itu. 生出发吗？不可能。 Tapi bagaimana dengan semu dengan anak perempuan? 但是师母跟女孩子，我的女儿怎么办呢？ Dalam kebingungan saya pikir begini aja. 在我慌乱的时候，我就在 Semu 想， dengan anak perempuan berangkat ke puncak. 师母跟女儿先动身到punca， Saya tetap di sini menjaga. 我仍然留在这里看守。 Biarlah mati-matian untuk melindungi mereka. Nyawa pun diserahkan, saya rela 为了 begitu. 照顾这些女神学生，就是付上生命的代价也管他 Sudah 了， disiapkan 已经预备了， kamar khusus itu. 已经为我们预备了房间。 Lalu saya bilang sama Semu. 我就跟师母讲， Semu bilang saya tidak mau pergi. 但是师母说我不要去。 Yang benar aja. 你没搞错啊！ Kalau besok serbu kau dengan anak perempuan, wah gimana? 如果那些人进来，你跟这个女儿怎么办呢？ Semu bilang, 师母就说， kalau kehendak Tuhan menimpa kita, 如果上帝的旨意，这一次我们会遭 biar 遇到 you 灾 lari 殃， kemana, toh akan kamu hadapi. 就是你跑到哪里也会面。 Kamu 面对 sekarang 这 suruh 些 saya dengan anak berangkat ya. 他说你叫我跟 Di 孩 tengah 子 jalan 先 mereka 去。 cegat bagaimana? 如果在半路上给他们 Saya 拦住 pikir， 怎 betul 么办 juga. 呢？也是一样。 Tapi saya apalagi mikir anak perempuan saya, dia Mas, semata wo wayang shang yang zhou saya wo de sayangi. 想着我的女儿怎么 Saya 办？ melihat semua begitu saya mau jadi marah, 如果我看见这样，我一定会 mau 很生气。 bertengkar dengan dia. 我就对他说， Oke, baik kalau begitu saya bilang. 我说好吧，如果是这 Kalau 样， benar-benar terjadi bagaimana? 如果真的发生怎么办？ Bagaimana jalan keluarnya? 有什么出路呢？ Marah saya. Semua dengan tenang mengatakan, "Loh, 心 kita 里很不 berdoa, 舒服， kita berdoa, 我们去祷告 kita berdoa meminta pada Tuhan. 我们祷告，我们向上帝祈求 Kita yakin Tuhan pasti ada jalan. 我们相信上帝会给我 Tuhan 们 pasti 出路 menyatakan kehendaknya bukan yang baik, yang terbaik. 上帝必定会指示一个最好的旨 Begitu 意 saya disekak dengan kata doa, 我接着因为要我祷告 saya 来 tidak bicara 拦阻 lebih lanjut. 我就没有别的办法， Lalu kami berdoa. 我们去祷告， Aman, 一切都 damai 安全 sejahtera. 平安。 Suami 喜乐 istri tidak bertengkar sampai habis-habisan. 我们就感觉到很喜乐。 Kenapa dalam hati saya takut sama Tuhan, di dalam hatinya takut sama Tuhan? 为什么呢？因为在我心里面，我敬畏上帝，妻子在 Kami 心里敬畏 menyelesaikan 上帝。 masalah bukan dengan cara arogan. 我们不要做一些蛮不讲理的 Kita 表示 selesaikan berlutut di hadapan Tuhan. 只要我们跪在上帝的面前祷告，一切就解决了。 Bukan kebuntungan, tapi keuntungan. 不是一种没有走投无路，乃是神给我们带来 Bukan 了 saja 益处。 soal itu, banyak soal-soal yang lain. 这样的事情很多发生在我们家庭 Maka 里 apa 面 yang dikatakan oleh firman Tuhan ini betul-betul. 所以圣经所讲的是的确的。 Hendaknya kalau kita mempunyai hati yang takut dan hormat, 只要我们有一个敬畏上帝的心， maka keluarga kita bukan kebuntungan yang kita hadapi, tapi keuntungan. 那么在我们家庭里面，我们不是面对一个走投无路，乃是我们遇到一个神所带来的 Dan yang 最大的 ketiga, 益处。 3B. 第三就是在下半 Anak-anakmu 节第三 seperti 节， tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. 你儿子围绕你的桌子，好像橄榄摘子。 Bukan dalam hati suami mempunyai takut dan hormat, istri takut dan hormat, anak-anak pun mempunyai hati yang takut dan 不是 hormat. 单单做丈夫、做妻子有敬畏上帝的心，做儿女的也一样有敬畏上帝 Anak-anak 的 yang 心。 takut kepada Tuhan itu seperti tunas pohon zaitun. 儿女就好像橄榄摘子。 Wah, pohon zaitun di tanah Palestina sangat-sangat berharga. 橄榄树在巴勒斯坦地方是很值钱的东 Bukan 西， saja bisa dijadikan obat, 因为能够成为药物， buahnya bisa diperas menjadi minyak,
它的果子可以变成 Dahan-dahannya 榨成 bisa 橄榄油 dijadikan bahan bakar. 还有它的枝子可以成为燃 Boleh 料。 katakan pohon zaitun itu multifungsi. 所以橄榄树有好多的用处。 Sebab itu anak seperti pohon zaitun 所以 katakan. 这里说儿女就好像橄榄栽子。 Anak-anak keberadaan Anda di tengah-tengah keluarga bukannya merepotkan, bukannya孩子- menyakitkan, 孩子们处在家庭里面，不是给我们带来麻烦， tetapi 不是给我们带 kebahagiaan 来 dan 心痛， pengharapan. 乃是给我们带来了极大的盼望。 Kita melihat banyak anak-anak sekarang ya melakukan kejahatan. 我们看见有好多的孩子们醒悟 Apa namanya begal apa itu? Begal motor ya. 那些去飙车 Begitu ditangkap ternyata remaja-remaja itu. 被抓了以后才知道这些少年人。 Wah, kalau kita punya anak begitu bukan aja pusing kepala. 如果我们的孩子是这样的话， Tiap hari hati kita gedut-gedut tuh takut ada 口昏 terjadi 脑胀，我们 apa-apa. 心里也感到很害怕。 Dan kalau celakanya dia bunuh orang, waduh, pendeknya penjara ada di depan mata. 如果他去犯罪杀人的话，那 Atau 么就是关了监 kemungkinan 牢。 yang dibegal itu berbalik malah membunuh dia. 可能他朋友也会去杀他。 Mengapa? 为什么？ Hati tidak memiliki hati yang takut dan hormat. 因为这些孩子们都没有一个敬畏上帝的心。 Kalau dia mempunyai hati takut dan hormat, 若是他有敬畏上帝的心 dia jangankan mengatakan merugikan orang lain. 不要说他是去给别 Dia 人带来 sama 亏 sekali 损， tidak menginginkan anggota keluarganya menderita sedikit pun. 他也一定会想到不要给他家人带来难处、痛 Bahkan 苦。 dia akan berusaha dalam keberadaannya membahagiakan keluarga. 他一定是设法要接着他给家庭带 Sehingga 来幸福。 keluarganya bukan saja hidup penuh dengan pengharapan. 那么这样的家庭就一直活在一个充满希望的家庭。 Inilah yang menjadi alasan pemazmur mengatakan mengapa kunci satu keluarga yang bahagia harus takut dan hormat pada 这就 Tuhan. 是为什么诗篇的作者告诉我们，一个家庭要蒙福，就必须要有一个敬畏上帝的心。 Nah, saudara, lebih lanjut kita pikirkan. 接下来我们要看 Apa yang dimaksudkan dengan takut dan hormat? 敬畏上帝的含义。用 Kita 意是什 sering-sering 么？ mendengar Jingwei Sangti. Tapi bagaimana? Apa yang dimaksud dengan Jingwei? Bagaimana sehingga kita menjadi orang yang Jingwei Sangti? 一个敬畏上帝我们怎么样才能够成为一个敬畏上帝的人？ 1B mengatakan 第一节下半节， yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkan Allah. 就是要遵行他道的人。 Orang yang takut dan hormat kepada 一 Tuhan 个敬畏上帝的人， adalah orang yang mematuhi jalan Tuhan. 就是一个遵行上帝的道的 Apa 人。 yang dimaksudkan jalan Tuhan? 什么叫做上帝的道？ Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, 诗篇116篇， Firman-Mu bagaikan apa? Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. 你说到上帝的话是我们脚前的灯，路上的光。 Yang dimaksudkan menuruti jalan yang ditunjukkan yaitu menuruti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. 遵行他道的人，那就是他遵行上帝所吩咐的一切。 Bagaimana agar saudara dengan keluarga bisa mempunyai hati yang takut sama Tuhan, yaitu menuruti petunjuk, menuruti firman Tuhan. 如何使你的家庭、我的家庭能够成为一个敬畏上帝的家庭？那就是我们要遵行上帝的话。 Menuruti firman Tuhan. Bagaimana? Harus kita tahu firman Tuhan. 那么我们要遵行上帝的道怎么办呢？怎么样呢？那就是我们要明白上帝 Umat 的话。 Kristen setiap minggu datang ke gereja berbakti, salah enggak? 我们每一个礼拜来到礼拜堂敬拜上帝， Tidak 对吗？ salah. 没有错的。 Biarpun pandemi kita usahakan kalau bisa berbakti kan. 如果就是疫情，我们仍然设法怎么样能够来敬 Tapi 拜 apakah 上帝 dengan datang berbakti sudah cukup? 但是不是说我们来做礼拜就 Hanya 够了？ secara pasif mendengarkan firman Tuhan. 我们肯定有听到。 Kalau kita mau berjalan menurut jalannya,
如果我们要遵行上帝的道的 Mau 话， tidak mau kita harus belajar firman Tuhan. 那么我们就必须要学习上帝的话。 Bagaimana belajar? Kita baca firman Tuhan. 怎么样要学习上帝的话 Kita 呢？ merenungkan firman 就 Tuhan. 是我们要思想上帝的话， Baru kita tahu firman Tuhan. 我们才明白上帝的 Setelah 话。 kita tahu firman Tuhan, 当我们明白上帝的话， barulah kita bisa memberitahukan kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu 我 kita. 们才能够把上帝的话告诉我们的妻子、孩子、孙子。 Kalau kita tidak tahu firman Tuhan, bagaimana menceritakan firman Tuhan kepada istri, anak, dan cucu 若 kita? 是我们自己都不明白上帝的话，我们怎么样能够告诉我们的妻子、我们的孩子、孙子呢？ Saya mempunyai 3 anak, 我有3个孩子， 2 laki, 1 perempuan. 2个男儿，1个女儿， Mempunyai 2 cucu, 1 perempuan, 1 laki. 有2个孙子，1个女saya- 孙，1个男孙。 Saya bersyukur ya sampai saat ini anak cucu saya belum pernah melakukan perbuatan yang mempermalukan bapaknya, kungkungnya sebagai seorang pendeta. 我感谢主，直到如今，我的孩子、我的孙子没有做过一样事，是他的父亲、他的祖父蒙羞的事， Apalagi mempermalukan nama Tuhan. Puji 何 Tuhan 况 sampai 是 saat ini belum. 让上帝的名蒙羞。 Dan saya yakin seterusnya. 我也相信他们一直下去都这样。 Wah, Pak Pendeta keluarganya hebat ya. 哇，牧师，你的家庭真是了不起， Bukan hebat. 不是我不了不起， Firman Tuhan yang hebat. 乃是上帝的话了不起。 Nah, untuk ini harus saya mengapresiasi semua ya. 如果这样讲到这一点，我要称赞师母。 Saudara tahu saya pendeta sibuk. 他知道我是牧师就很忙， Apalagi setelah saya menjadi ketua sinode lebih 何 sibuk 况我 lagi. 成了区会的主席，我就更加忙碌。 Wah, untuk mengajar anak-anak boleh katakan hampir nggak punya waktu. 为了要教导孩子，可以说没有时间来教导他们。 Bicara saja sama mereka itu hanya Allah kadarnya. 跟他们谈话也不过就是这样而已。 Wah, bayangin tuh anak-anak itu tidak di bawah pengawasan papanya akan jadi apa itu? 你想象一个孩子没有在父亲的监督下会怎么 Puji 样？ Tuhan, fungsi papa digantikan sama mama. 但是感谢主，爸爸的角色由妈妈来担任。 Semua yang dekat sama anak-anak yang mengajar. 师母接近孩子来教导他们。 Bukan hanya mengajar marah-marah, apalagi mengeluarkan kata-kata kotor ya. Hati-hati ibu-ibu ya, jangan sekali-sekali ngajar anak dengan kata-kata kotor ya. 也不要责骂孩子。 Dengan apa? Dengan firman Tuhan. 我们乃是用上帝的话。 Selalu sering-sering dia kumpulin lalu cerita. 常常跟孩子们谈话。 Cerita apa? Cerita Alkitab. 跟他们个别的谈到圣经。 Pernah saya ceritakan. Semua pada satu kali cerita sama anak saya. 曾经我说过，师母有一次跟孩子们在一起。 Saya tidak sebut siapa ya, karena sering-sering saya dimarahin anak-anak. Papa ini suka pakai contoh-contoh kami, nanti kami tidak 我 enak 不 itu. 讲是哪一个孩子，因为孩子们常常会生气的。 Salah satu anak. Waktu itu usianya kalau tidak salah 4 atau 5 tahun. 那个时候不错，他4、5岁， Cerita tentang 5 ketur roti, 2 ekor 跟他 ikan. 讲到5饼2鱼的神迹。 Setelah cerita, 讲完以后， namanya tanya, 他妈妈就问他 nanti kamu setelah besar, mau gak kamu seperti papapu mempersembahkan diri jadi pendeta? 将来你长大了，你要不要像爸爸奉献自己成为牧师？ Dia dengan tegas mengatakan tidak mau. 他说我不要。 Loh, kalau kamu tidak mau melayani Tuhan? 你不要服侍主吗？ Mau melayani Tuhan. 我不要服侍主， Saya mau jadi pilot. 我要成为一个机长。 Loh, jadi pilot gimana melayani Tuhan? 你成为机长，你怎么样来侍奉 Bisa 主 mama. 呢？他说 Saya 能 di 够。 atas sambil nyetir saya lihat-lihat di bawah. 他说我在空中飞，我能够 Kalau 往 ada 下 anak yang 看。 nakal, saya laporkan pada 如 Tuhan 果有 Yesus. 调皮的孩子，我就报告给上帝。 Jawabannya lucu tapi benar. 他的回答很可笑，但是好像是很正确。 Ini dia dapatkan semua melalui firman Tuhan. 那么他就从上帝的话得 Bagaimana 着 bisa tahu? Karena mamanya ngajar. 他为什么？因为有妈妈教导他。 Sampai besar sekarang kalau dinamakan pelayanan, dia pasti kerjakan. 一直到现在长大了，如果说侍奉上帝，他一定好好的去做。 Kalau tidak salah sekarang dia menjadi majelis dia itu. 不错，现在他又成为知识。 Mengapa? 为什么？ Dari kecil diajar. 因为从小教导他。 Mengapa mengajar? Karena yang mengajar tahu firman Tuhan. 为什么？怎么教导？因为教导他的人懂上帝的话。 Kalau tidak,
Tidak ada bahan. 否则的话就没有别的办法。 Begitu lihat anak nakal, 孩子一顽皮， dia bisa mengatakan, aku nyesel melahirkan kau. 我们常常就说我很后悔把你生 Anak 下 juga 来。 mengatakan, saya menyesal dilahirkan oleh kamu atau 孩子 rasalah. 也驳嘴，我也很后悔生在这个家庭， Kacau jadinya. 那就乱七八 Atau 糟。 bentak, marah, lalu keluar kata-kata kasar, kata-kata kotor. 在责骂的时候，就常常就讲一些污秽的话语。 Pendidikan demikian, bagaimana anak bisa menjadi baik, bagaimana keluarga kita menjadi bahagia, nggak mungkin lah. 如果是家庭教育如此，我们怎么样能够成为一个蒙福的家庭呢？ Tetapi kalau kita mengarahkan dia di jalan yang tepat. 但是如果我们教导他能够行在正路上， Amsal mengatakan, didiklah anak muda itu pada jalan yang patut. Bagaimana? Sampai tua pun dia tidak akan tinggalkan tuh. 箴言书告诉我们说，教养孩童，使他走当行的 Anak yang 路， demikian 就是到老他也不偏 pasti 离。 membahagiakan keluarga. 那么这样的孩子肯定会带来幸福。 Maka dia seperti pohon zaitun, 那么他就好像甘蓝摘子， memberikan bukan saja kebahagiaan keluarga dan pengharapan pada keluarga. 不但给家庭带来幸福感，也给家庭带来了盼望。 Inilah yang dimaksudkan oleh Mazmur 128. 这就是诗篇128篇的 Dan 用 yang 意。 lebih hebat lagi saudara, 我们接下来再看， melalui ini Allah memberikan janjinya. 那么借着这些，上帝施下他的应许， Yaitu ayat ke-6. 就是第6节， Dia mengatakan, kalau keluarga kita itu mempunyai hati yang hormat dan takut kepada Tuhan. 那如果我们的家庭是一个有敬畏上帝的心， Bukan saja suami, istri, anak-anak, bahkan anak punya anak katanya. 不单是丈夫做丈夫的，做妻子的，做孩子的， Dikatakan 并且 melihat 这里说 anak-anak 你 dari 儿女的儿女， anak-anakmu. Nah, itu. 你儿女的儿女， Berarti cucu cicitnya. 那就是你的孙、你的曾孙。 Apa bagaimana saudara? Akan menikmati damai sejahtera. 那么他们都能够想到平安。 Di dalam kita merayakan Hari Bapa, 在我们庆祝父亲节的时 demikian pula ibu, 同样的对母亲来说， ingat, kerinduan kita hanya bisa diwujudkan apabila keluarga kita adalah keluarga yang takut dan hormat. 我们所渴望的能够实现出来，唯有当我们都存有一个敬畏上帝的心， Maka kita akan melihat janji Tuhan. 那么我们就看见上帝的应许。 Bukan saja yang menjadi suami, istri, anak-anak, dan cucu-cucu 不 pun 单成 akan 就 menikmati 在 janji 我们做 Tuhan. 丈夫、做妻子、做儿女，这里也说到我们的儿女的儿女。 Tuhan kiranya memberkati. 愿神赐福我们。 Mari kita berdoa. 我们低头祷告。 Pak Rusdi pimpin kita dalam doa. Bapak, sekali lagi kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Ya. setiap kami. Kiranya kami khususnya yang dipercayakan oleh Tuhan menjadi seorang ayah. Dan hari ini kami boleh bersama-sama merayakan Hari Ayah Internasional. Kiranya ya Tuhan, setiap kami pasti rindu berkat daripada-Mu. Ya. Keluarga yang diberkati, keluarga yang berbahagia. Tetapi kiranya Kau juga mengingatkan tugas dan tanggung jawab kami seperti apa yang sudah disampaikan melalui kebenaran firman. Ya. Kiranya Kau menolong kami ya Tuhan, supaya mencintai firman, mempelajarinya dan melakukannya. Sehingga melaluinya ya Tuhan, hidup kami berdampak kepada keluarga kami, Amin. Amin. Tolong setiap kami ya Tuhan untuk memegang tugas tanggung jawab ini. Sebab di dalam tugas tanggung jawab ini ada berkat Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih untuk hamba-Mu, Pendeta Paulus Daun yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kami. Kau juga urapi, Kau juga pimpin pelayanannya, Kau juga terus menyertai hidupnya, Kau juga yang memberikan kesehatan yang semakin baik melalui pertolongan dan kuasa Tuhan Amin. yang menyertai. Amin. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Amin. Amin. Oke.
떠요. 무겁지 않으세요? 안 무거워요. 예, 민지가 좋아하는 거예요. 아버님 생각에 아버님 몇 점 받는 거예요? 한 80점. 민지 생각은 어때? 90점? 90점? 민지하고 저하고 살아가는데 너무 이게 감당하니까 정말 하루하루가 힘이 많이 들었어요. 아빠 자기가 가지고 있다. 가지고 민지한테 좀 미움받아.
才说谢谢你，直到长大以后才懂等你不容易。每次离开总是装作轻松的样子，微笑地说回去吧，转身泪湿眼底。多想和从前一样，牵你温暖手掌，可是你不在我身旁，托清风捎去安康。时光慢些吧，不要再让你变老了，我愿用我一切换你岁月长流。一生要强的爸爸，我能为你做些什么？微不足道的关心，收下吧。谢谢你做的一切，双手撑起我们的家，同时竭尽所有把最好的给我。我是你的骄傲吗？还在为我而担心吗？你牵挂的孩子啊，长大啦。Hai Papa, selamat hari Papa. Makasih ya udah bekerja keras untuk kakak sama abang juga. Oke, mulai teh baru. Oke. Terima kasih sudah bantuin aku di pelajaran A. I love you. Hai, Papa adalah pahlawanku. Papa selalu bekerja untukku. Papa juga selalu menjagaku dan melindungiku. Papa adalah yang terbaik. Happy Father's Day, Papa. I love you. Happy Father's Day, Papa. Terima kasih sudah jaga Gio. Tuhan berkati. I love you. Mwah. Untuk pemerintah DKI sehingga bisa menangani akan hal ini, termasuk juga untuk seluruh Indonesia. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan, kami mohon Tuhan belas kasihan-Mu. Ketika pandemi ini semakin hari semakin mengkhawatirkan karena begitu banyak kasus positif yang ditemukan setiap harinya. Khususnya di Jakarta, kami memohon Tuhan menolong supaya pemerintah DKI Jakarta bisa menangani hal ini dengan strategi-strategi yang tepat sasaran. Dengan demikian maka bisa mengarahkan seluruh warga DKI untuk bisa semakin waspada dan mempunyai perasaan yang benar-benar Tuhan bahwa COVID ini ada dan tidak menyepelekannya. Kiranya Tuhan menolong untuk pemerintah kami di DKI dan kami juga berdoa untuk seluruh Indonesia. Ya Tuhan menolong sehingga semua jeripaya pemerintah yang sudah dilakukan tidak menjadi sia-sia. Bapa, kiranya Engkau berbelas kasihan bagi bangsa dan negara kami ini supaya pandemi ini bisa segera teratasi. Kami mohon Tuhan, hikmat-Mu, pertolongan-Mu berikanlah kepada pemerintah kami sehingga tahu bagaimana menginformasikan hal-hal yang diperlukan dan bisa mengarahkan masyarakat untuk mentaatinya. Terima kasih Bapa, kami datang padamu dan berserah padamu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang kedua, mari kita bersama-sama berdoa untuk kondisi keamanan serta kerukunan hidup seluruh rakyat Indonesia. Kita terus berdoa agar kasus hukum yang terjadi dengan gereja yang tidak bisa menjalankan ibadahnya
biarlah semuanya bisa diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku, bukan dengan cara kompromi yang justru melawan hukum. Kiranya semua rakyat Indonesia bisa saling menghargai semua keberagaman yang ada di Indonesia. Contohnya kasus GKI Yasmin itu dipindah lokasi, tetapi putusan Mahkamah Agung dan Ombudsman itu mensahkan bahwa GKI Yasmin boleh menjalankan ibadah di tempatnya semula. Dan apa yang dilakukan oleh wali kota Bogor itu melanggar hukum yang berlaku. Mari kita berdoa bersama-sama agar kasus-kasus seperti ini bisa diselesaikan dengan cara yang benar. Sehingga untuk kedepannya bahwa hukum yang menentukan segala sesuatu, bukan keinginan sekelompok orang. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan, kami mohon Tuhan Kau menolong supaya kasus-kasus hukum yang terjadi terhadap gereja-gerejamu di Indonesia ini bisa diselesaikan secara hukum, bukan dengan cara kompromi yang justru merusak tatanan hukum yang ada. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau memberikan keberanian kepada pemerintah kami untuk bisa menangani akan hal ini. Banyak kasus yang terjadi dan sudah berlarut-larut bertahun-tahun Tuhan tidak terselesaikan. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau campur tangan Tuhan, Kau pakai anak-anak-Mu, Kau pakai akan warga Indonesia yang masih Tuhan mencintai negara ini, yang sama-sama ingin menjaga kerukunan hidup di tengah-tengah bangsa ini, supaya mereka semuanya berjuang sehingga bisa menegakkan aturan hukum yang sudah ditentukan, sehingga segala sesuatu tatanan hidup di dalam masyarakat diatur sesuai dengan hukum yang berlaku, bukan atas kemauan sekelompok orang. Kami mohon Tuhan pimpinan dan pertolongan-Mu, kami percaya pada waktunya nanti Tuhan semua hal ini bisa diselesaikan. Kiranya Engkau memberkati bangsa kami, berkati gereja-gereja-Mu untuk tetap setia, untuk tetap teguh memegang imannya dan tetap menjalankan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan terima kasih, dengan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, pulanglah dengan damai sejahtera daripada Allah dan terimalah berkat-Nya. Yen wo Chu Yesu Chi Tu Ta Ong Hui, Sang Ti De Ci Ai, 神灵的交通与感动，常与众弟兄姊妹同在，从今世直到主耶稣第二次再来。Kiranya anugerah di dalam Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk saat teduh. Puji Tuhan, kita bisa melakukan ibadah kita pada hari ini ya. Tuhan berkati kita semuanya. Kita bersama-sama akan melihat warta kita untuk hari ini. Dalam Ulangan 1 ayat 29 sampai 31 dikatakan, maka aku berkata kepadamu, janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu yang akan mendahului kamu akan berperang melawan kamu, seperti yang telah
dilakukannya untuk kamu di Mesir, di depan matamu padang pasir. Di sana kamu bisa melihat bagaimana Tuhan Allahmu membawa kamu seperti seorang ayah membawa anaknya sepanjang perjalananmu sampai kamu sampai di tempat ini. Untuk hari ini, para ayah, sertai terus anak-anakmu dalam mengarungi kehidupan ini di dalam jalan takut akan Tuhan. Selamat Hari Ayah. Mari kita tepuk tangan buat para ayah. Ya, Tuhan berkati dan biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kita semuanya, memberkati keluarga kita. Yang kedua, bagi jemaat yang akan mengikuti ibadah onsite di gereja, diwajibkan tetap mengisi form reservasi yang di-share via WhatsApp. Diisi secara perorangan dengan memperhatikan hal-hal berikut. 1. Jemaat onsite diperbolehkan bagi usia 18 tahun ke atas. Lansia diperbolehkan untuk ikut beribadah dengan catatan sudah vaksin COVID-19. Ya, selebihnya tetap mengikuti ibadah secara online di tempat masing-masing. Jadi bagi saudara kita, ya, susu II yang belum bisa ya mengikuti ibadah di gereja, tidak apa-apa, mengikuti ibadah dari rumah saja. Toh berkatnya sama ya Musa ya. Tuhan ada bersama dengan kita. Selama kita waktu ibadah, kita sungguh-sungguh. Ya. Yang kedua, wajib mengikuti protokol kesehatan yang berlaku dengan mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan cek suhu tubuh maksimal 37,3. Kalau lebih dari itu, kami mohon kerjasamanya untuk tidak mengikuti ibadah. Ya, nanti minggu depan baru mengikuti lagi. Itu protokol kesehatan yang mesti kita jalankan bersama-sama. Kemudian warta selanjutnya kelas pembinaan menuju serupa Kristus melalui Zoom untuk kelas berakar akan diadakan nanti jam 10 sesi ketiga Kristus sebagai pusat kehidupan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Peter Paran. Kelas ini terbuka bagi seluruh jemaat ya, sehingga waktu kita mau belajar lagi ya, tadi Musa sudah mengatakan kita mesti mengenal firman, mengerti firman. Jadi kita belajar lagi. Ya, boleh ikut di dalam kelas ini lewat Zoom yang sudah dibagikan melalui WhatsApp gereja. Dan untuk kelas Zoom yang sesi bertumbuh itu akan diadakan pada malam hari ini jam 7 malam. Dan ini diberikan bagi jemaat yang sudah mengikuti kelas berakar, bertunas, baru bertumbuh, dan yang terakhir nanti berbuah. Ya, jadi kalau udah ikut kelas berakar, bertunas, boleh ikut kelas bertumbuh. Oke. Kemudian Women's Cell Community itu mengundang para wanita untuk bergabung pada hari Rabu tanggal 23 Juni jam 7 malam. Kita bersama-sama akan bertemu lagi di dalam Zoom. Kita akan membahas tema menjalin persahabatan sampai hari tua. Ya. Nah, sehingga kita punya teman, punya sahabat sampai kita tua. Ya, karena persahabatan itu bagaikan kepompong yang menjadi ulat. Ya, salah. Ulat yang menjadi kepompong kemudian menjadi kupu-kupu. Ya. Nah, biar saudara enggak ngantuk, saudara ya. Yang terakhir, saudara, kita di gereja ada program Aknet. Ini program baru yang digunakan GKBJ Cengkareng, berfungsi untuk pendataan jemaat. Jangka panjangnya kita bisa menggunakan program ini untuk sosialisasi acara-acara gereja, dan juga kami dari gereja bisa tahu kondisi dari saudara-saudara semuanya, dari semua jemaat ya. Maka dari itu silakan mengupdate informasi yang terkait dengan penggunaan fitur-fitur di Aknet GKBJ Cengkareng. Dan kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu yang belum mengisi dan yang memiliki email untuk dapat tetap tinggal di tempat untuk mengisi langsung. Nanti akan dibantu caranya.
ya yang sudah ada emailnya. Kalau yang belum ada emailnya, nanti dibantu dibuatkan terlebih dahulu. Ini juga bisa dilakukan ya, kalau anak bisa mendatakan papa mamanya dan satu keluarganya. Sehingga semua data kita ada di dalam aplikasi ini yang sangat berguna untuk banyak hal, untuk penyebaran informasi, untuk pembesukan jemaat, ya, sehingga itu bisa membuat pelayanan kita lebih efektif, ya. Jadi mohon kerjasamanya, ya. Bagi yang sudah mengisi, untuk kelanjutannya Tata Usaha akan menghubungi Anda kalau Anda sudah mengisinya. Baik, itu saja warta kita hari ini. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan, sampai bertemu lagi minggu depan. Ya, saya undang kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bagi yang mau, kita nggak menjalankan persembahan, bagi yang mau memberi persembahan, sudah disiapkan kantongnya di bawah kursi, silakan taruh di kotak di depan. Kita akan angkat pujian, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati semua. Hati-hati di jalan.